Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai, dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, limpah kurnia dan inayah daripadanya kita dapat berkumpul awal di masjid ini, rumah Allah, sebagai persiapan mendirikan solat fardu Jumaat pada hari ini bertarikh 15 Sya'ban 1443 Hijrah, nisfu Sya'ban, bersamaan 18 Mac 2022. Alhamdulillah, daripada ramai orang di luar sana, Allah pilih kita untuk hadir awal, mendengarkan suatu peringatan, sedikit perkongsian sementara menunggu masuk waktu sebentar nanti. Alhamdulillah, hari ini kita bangun tidur masih lagi dapat melihat, kaki masih dapat menapak, tangan masih boleh memegang, tekak masih mampu mengeluarkan suara, telinga masih lagi boleh mendengar, air bersih untuk bersuci dan berwuduk pun masih cukup, dan berbagai macam lagi nikmat yang Allah kurniakan yang masih kita kecapi pada hari ini. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita meningkatkan lagi tahap pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjadi lebih bertakwa dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Inilah nikmat yang paling penting, iaitu nikmat ada rasa bertanggungjawab untuk masih tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13, Guruh, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Mafhumnya, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemahuan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang hari. Ada orang yang mendapat kurniaan nikmat yang sama seperti kita, seperti yang disebutkan tadi, tetapi Allah tak campak rasa nak jadi hambanya ke dalam hati dia. Alhamdulillah, Allah kurniakan rasa itu kepada kita, dan beradalah kita di sini di masjid
tempat sujud, ya. Mim ma tu tempat, sajadah sujud, masjid tempat sujud di rumah Allah ni. Namun apabila disebut tempat sujud, kena ada dalam kesedaran minda kita bahawa bukan masjid ini saja tempat untuk sujud patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di setiap sudut penjuru di atas muka bumi ini kita perlu sujud patuh kepadanya dengan mengikut aturan, sebagaimana bayang-bayang mengikut aturan Allah untuk sujud patuh pada waktu pagi dan petang hari. Begitulah aturannya. Bayang-bayang yang maya, yang tak berapa nak wujud itu pun ada aturan yang ia ikut. Takkanlah kita tak ikut aturan, kan? Lebih teruklah lagi kita daripada bayang-bayang kalau kita tak ikut aturan. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini kali kedua saya diamanahkanlah untuk berada di hadapan ini bagi mewakili Persatuan Belia Masjid Selangor. Terima kasih banyak diucapkan kepada pihak Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu kerana masih sudi memberikan peluang kepada kami untuk berkongsi rasa tanggungjawab kepada masyarakat kampung di sini. Nama saya Abdul Qadir bin Syaharudin, berusia 26 tahun, masih bujang. Sekarang berkhidmat di salah sebuah tahfiz di Ulu Semenyih yang bernama Institut Tahfiz Al-Quran Lil Muttaqin, Instaklim. InsyaAllah tajuk pada hari ini berbunyi Ballighna Ramadan Ya Rabb. Tinggal separuh bulan saja lagi sebelum Ramadan berkunjung tiba. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya untuk kita minta sungguh-sungguh kepada Allah supaya dapat lagi kita bertemu dengan Ramadan. Jadi yang kita asyik minta ni, bagaimana persiapan kita? Saya hari ini lebih kepada nak menyentuh, memperingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan agar sama-sama kita teliti kefahaman kita tentang tujuan utama dan hikmah kenapa adanya Ramadan ini yang diwajibkan ke atas umat Islam untuk berpuasa selama sebulan. Maka sama-samalah kita merujuk satu ayat Al-Quran yang sangat masyhur, popular apabila bercerita tentang berpuasa pada bulan Ramadan, iaitulah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mafhumnya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah sebut kenapa diwajibkan berpuasa adalah supaya kita bertakwa. Jadi takwa itu apa? Dari segi bahasa, takwa itu bermaksud takut. Tetapi takut yang bagaimana? Bukan takut saja-saja duduk di bucu bilik kemudian menggigil tak buat apa-apa takut macam tu kan. Bukan begitu. Tetapi takwa ini ialah takut daripada mengingkari perintah Allah. Ingkar lawannya taat. Jadi takwa ialah satu tindakan ketaatan yang melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya kerana takut mengingkari Allah dan kerana takut mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Dan inilah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan dan laksanakan. Tak cukup sekadar rasa-rasa, baca-baca saja tak cukup. Tetapi mesti melahirkan tindakan. Dan tindakan itu pula bukannya boleh pilih-pilih ikut hawa nafsu. Kita nak buat yang ni kita buat, yang itu kita tak nak buat kita tinggal. Bukan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
diperintahkan kena buat semua. Bukannya boleh pilih-pilih, tapi kena buat semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 15. Mafhumnya, maka kerana itu serulah mereka kepada agama ini, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembalinya kita. Dia oleh itu, marilah sama-sama kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut apa yang Allah perintahkan, menerusi wahyu Al-Quran dan melaksanakannya mengikut sunnah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelum-sebelumnya. Baik, semua sedia maklum bahawa antara hikmah kita menjalani ibadah puasa ini adalah supaya dapat merasai serba sedikit kehidupan orang-orang yang susah, yang makan dan minumnya tak menentu. Jadi bertuahnya kita menjadi umat Islam, Allah dah sediakan 1 bulan untuk didik diri kita bahawa orang mukmin adalah bersaudara. Kena berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Cubit peha kanan, peha kiri turut terasa sakitnya. Itulah yang hari-hari kita akui bersama-sama dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya 17 kali sehari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surah Al-Fatihah. Surah yang pertama ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi hari-hari yang kita baca itu bukannya aku, tetapi kami. Untungnya kita menjadi umat Islam disyariatkan untuk hidup secara berjemaah. Sampai masuk syurga pun nak kena sama-sama, kena berjemaah. Jadi bulan Ramadan inilah bulannya yang kita minta selalu dalam doa supaya dapat bertemu lagi, untuk kita rasa dengan sebenar-benarnya erti berjemaah tu macam mana. Adanya tadarus Al-Quran, adanya solat tarawih dan pelbagailah lagi amal ibadatnya. Salah satunya yang puasa itulah yang seharusnya menjadikan kita insaf apabila menghayati kesusahan saudara se-Islam kita yang lain. Jika ambil contoh luar negara lah, seperti Syria ataupun Yaman atau Palestin, itu contoh yang agak jauh daripada kita. Jadi kita ambil contoh yang dekat. Rata-rata kita dekat sini mesti ada mengenali 1-2 keluarga yang susah atau 1-2 orang yang susah. Hidupnya susah lah. Lebih-lebih lagi sejak datangnya COVID-19 ni, PKP ni kan. Atau kalau tak ada sangat pun lah yang kita kenal yang susah ni, mesti kita tahu kejadian banjir baru-baru ni kan, ramai sangat yang memerlukan bantuan. Ada ramai orang yang menjadi susah disebabkan bencana alam tersebut. Jadi agak-agak bagaimana nasib mereka yang susah ni nak berdepan dengan Ramadan nanti. Tak perlulah kita cerita raya, kita cerita Ramadan dulu untuk mereka ni. Alangkah indahnya jika setiap umat Islam ini mampu mengeluarkan zakat, berwakaf, bersedekah dan berinfak untuk membantu golongan susah ni. Bukan nak kata tak ada yang berzakat, berwakaf dan sebagainya tu, ada. Ramai je. Tapi kenapa masih lagi tetap ada juga ramai golongan yang susah ni? Apa masalah umat Islam ni sebenarnya? Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isu sebenarnya ialah kita ada masalah perancangan dan pengurusan harta. Buktinya sekarang kita ada sekitar 80 juta
80,000 juta, bilion, ribu juta ringgit Malaysia, harta pusaka umat Islam yang beku di Malaysia. Di pejabat tanah, kalau disemak, ada sekitar 1 juta geran yang tidak bernama, yang mana geran tanah tu pemilik asal dia dah meninggal dunia, beku. Dimaklumkan juga bahawa ada 10 juta akaun KWSP tak dituntut berjumlah sekitar 200 bilion, dan ada 6 juta akaun tabung haji yang tak dituntut berjumlah sekitar 27 bilion. Ni cerita ribu juta, ada 9 kosong dekat situ. Banyak tu. Jadi kalau kita ambil lah kan, yang 80 bilion tu tadi kan, sebagai amil kiraan mudah zakat daripada 80 bilion tu bolehlah, daripada zakat harta atau zakat pendapatan boleh dapat dalam 2 bilion. 2 bilion, 2 0 0 0 0 0 0 2 bilion. Agaknya lah berapa kali Ramadan dan Aidil Fitri akan lebih meriah dan ceria untuk golongan susah tu. Masjid ni, jika semua sekali dalam Malaysia ni, katakan ada lebih kurang 6,000 buah masjid di Malaysia, daripada 2 bilion zakat tu boleh dapat, setiap satu masjid tu dapat 400,000. Banyak tu program pendidikan dan kebajikan yang boleh dibuat. Jadi bagaimana boleh jadi beku sebanyak itu? Harta siapa semua tu? Kalau bukan, kebanyakannya adalah ada hak anak-anak yatim, ibu tunggal, asnaf fakir dan miskin. Dia untuk makluman tuan-tuan, bagaimana boleh beku sampai 80 bilion tu adalah disebabkan kebanyakan sikap kita sendiri yang semuanya nak lepas tangan kepada waris. Guna alasan apa? Faraid kan ada, pandai-pandailah waris dan uruskan harta. Jadi betul memanglah ada faraid, tetapi kena faham bahawa faraid ini hukum, undang-undang, dan nak menegakkan hukum dia kena ada pelaksana dia. Contoh undang-undang jalan raya, apabila lampu merah ramai yang berhenti. Yang berhenti tu pelaksana lah tu, pengguna jalan raya tu pelaksana dia. Pelaksana undang-undang tu sebab ikut patuh pada undang-undang lampu merah kena berhenti. Tetapi ada juga yang mengabaikan, dia langgar je lampu merah tu, ada juga kan? Laju je dia pecut. Maka ada undang-undang, ada pelaksana. Bila ada yang melanggar undang-undang atau mengabaikan undang-undang, adalah penguat kuasa. Untuk jalan raya ada polis trafik dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kan, sebagai penguat kuasanya. Tapi kalau hukum faraid ni, jika ada waris yang mengabaikan hukum, siapa yang nak menguat kuasakan? Kita dah dalam kubur dah. Yang akan melaksanakan ni, pelaksananya undang-undang hukum faraid ni ialah waris. Tapi kalau waris tak ikut hukum, siapa nak kuat kuasakan? Boleh kita kuat kuasakan? Kita dah dalam kubur. Jadi melainkan jika kita ada buat perancangan dan pengurusan semasa hidup kan, kita dah lantik penama dan wasi, kita dah sediakan dokumen-dokumen perjanjian sah di sisi syarak, barulah akan ada badan berwajib yang boleh menguatkuasakan jika berlaku pengabaian atau pelanggaran. Jika tidak, maka bekulah begitu sahaja berpuluh-puluh bilion. Jadi jika masih ada yang berfikiran, alah cukuplah sedekah-sedekah macam ni, cukuplah nak bantu orang susah ni kan? Kalau masih berfikiran begitu, maka akan tetap miskinlah umat Islam sampai 10 kali Ramadan pun. Sebab apa? Sebab banyak harta beku, yang mana kalau tak beku, lebih banyak nilai zakat dan wakaf yang boleh dikumpulkan. Sebab itu saya kata tadi, isunya ialah isu sikap tak peduli tentang perancangan dan pengurusan harta. Ramadan tahun 2016 yang beku ada 60 bilion. Keluar berita Astro Awani. 2020 ada 70 bilion. Ini tahun 2022 dah sekitar 80 bilion. Ni begini ke kualiti Ramadan yang kita minta sangat nak bertemu dengan Ramadan?
Setiap kali Ramadan makin bertambah buku. Itu ke kualiti Ramadan yang kita nak. Makin banyak lagi. Setiap kali Ramadan makin banyak yang tak dapat dizakatkan dan diwakafkan. Jadi betul ke ini kualiti Ramadan yang kita harapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ke takwa kita? Jadi jika soalan ini ada menjentik hati tuan-tuan, saya menjemput tuan-tuan untuk imarahkan lagi program klinik faraid yang dianjurkan oleh pihak masjid. Hari ini pun kita ada buka kaunter di luar sana. Kan, kalau perasan masuk ke pintu pagar utama tu ada kaunter kita buka, klinik faraid, program masjid. Kan, dia boleh dapatkan nasihat dan runding cara di situ. Percuma je, tak perlu bayar apa-apa pun. Tinggal nak dengar dan berkongsi cerita sahaja. Kan? Tanyalah macam-macam kat situ lepas solat sebentar nanti. Dan boleh tinggalkan nombor telefon. InsyaAllah kami akan hubungi. Kan? Ramai yang salah faham tentang faraid. Tadi contoh mudah yang diberi tadi seperti itulah undang-undang jalan raya tu. Pengguna jalan raya akan melaksanakan. Kalau penggunanya tak melaksanakan, maka perlunya kepada penguat kuasa untuk menegakkan undang-undang tu. Tetapi faraid macam mana? Bersediakah kita punya waris-waris ataupun kita sendiri sebagai waris untuk memahami hukum itu dan melaksanakannya? Ini bukan sesuatu yang boleh dipilih-pilih. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Tak ada yang terlepas daripada kematian. Firaun yang mengaku Tuhan tu pun mati juga, ditenggelamkan laut. Jadi semua orang akan mati. Jadi bagaimana persiapan kita tentang harta yang kita tinggalkan? Walaupun orang kata lah harta dunia ni bukan bawa masuk kubur pun. Betul memang tak bawa masuk kubur. Tapi harta yang tak bawa masuk kubur tu lah kita kena fikir manfaat dia tu sampai tak kepada umat Islam? Sampai tak? Dari segi nilai wakaf, zakat tu sampai tak? Kalau tidak diurus, terbiar beku begitu saja. Yang mana perkembangan Islam waktu mula-mula hijrah dulu sehelai sepinggang, tak bawa apa-apa. Rasulullah SAW dan para sahabat sampai dekat Madinah, Yathrib, kan, ramai orang menyumbangkan harta mereka untuk wakaf, untuk zakat, untuk membantu muhajirin yang sampai kat sana. Maka adalahnya Ansar. Ansar ni para pembantu. Ini sunnah yang kita nak ikut. Jadi sekali lagi saya menjemputlah tuan-tuan untuk meluangkan masa untuk kita dengarkan sedikit perkongsian apa sebenarnya isu-isu teknikal yang menyebabkan betapa banyaknya harta beku yang tidak berjaya dituntut. Bukan tak ada usaha, ada, tapi tak berjaya sebab apa? Sebab faktor pentelagahan, faktor memerlukan kos perundangan. Sebab dia melibatkan undang-undang ni, dia ada kos dokumentasi, kos peguam dan sebagainya. Jadi apa alternatif yang kita ada untuk kita uruskan? Boleh tanyalah dekat kaunter nanti untuk kita sama-sama lihat apa usaha yang kita boleh bantu supaya umat Islam ni dia tak makin miskin lah. Dari Ramadan ke Ramadan tak makin miskin. Sekurang-kurangnya kalau tak kosong terus pun beku tu, sekurang-kurangnya berkurang lah, bukannya menambah. Okay? Jadi akhir kalam saya tutup dengan sebaris kalamullah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mafhumnya, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi setelah mendengar semua ini, jika masih lagi banyak Allahnya, Allah itu, Allah ini, masih lagi banyak alasannya, masih buat tak tahu, masih tak nak betulkan sikap, kita risau dengan ancaman Allah dalam ayat tadi tu. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Olok-olok tu apa? Olok-olok buat-buat tak tahu, buat macam tak pernah dengar. Olok-olok lah tu. Jadi semoga kita tak termasuk dalam golongan itulah.
Sekian, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang buruk itu adalah atas kekurangan dan kelemahan diri saya, dan semuanya adalah atas ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.